Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullahi salamullah ala taha rasulillah. Salatullahi salamullah ala yasin habibillah. Salatullahi salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akramana bil Islam. Alhamdulillahil qail yu'til hikmah man yasha wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil abrar sayyidil muttaqin Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita merafak segala syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah kurnia, rahmat, kasih sayang daripada Allah. Maka hingga ke saat ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memilih kita untuk terus beribadah kepadanya. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ini ada manfaat, perkara-perkara yang boleh kita ambil dan insya-Allah digunakan dalam kehidupan seharian. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada pada pengakhiran dalam bulan Jamadil Awal 1444 Hijrah. Kita menuju kepada Jamadil Akhir, Rejab dan juga Sya'ban, dan kita akan bertemu dengan Ramadan Karim. Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Allahumma amin.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita menyambung perkongsian kita berkenaan dengan urusan harta pusaka di dalam Islam. Kita membincangkan bab berkenaan dengan ilmu faraid, iaitu berkenaan dengan hukum hakam urusan harta pusaka umat Islam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang terakhir kita bincang sampai muka surat yang ke-18, iaitu berkenaan dengan hukum yang berkaitan dengan faraid, iaitu kita membincangkan hukum pelaksanaan ilmu faraid, dan kita telah bacakan dalam riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha qad a'ta kulli haqqin haqqahu fala wasiyata liwaris. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada orang-orang yang berhak akan haknya, ketahuilah tiada wasiat kepada ahli waris. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada muka surat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan balasan syurga bagi ahli waris yang patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melaksanakan hukum faraid. Manakala bagi mereka yang tidak mahu mengikut hukum Allah taala dan menentukan pembahagian mengikut akal dan hawa nafsu mereka, maka nerakalah tempat mereka di akhirat kelak. Itulah balasan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang ingkar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalikal fawzul azim. Maksudnya segala hukum yang tersebut, iaitu berkaitan anak yatim, faraid dan wasiat, adalah batas-batas syariat Allah, dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga yang mengalir dari bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itulah kejayaan yang amat besar. Surah An-Nisa ayat yang ke-13. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ. Dan sesiapa yang derhaka kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batas-batas syariatnya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka, kekallah dia di dalamnya, dan baginya azab seksa yang amat menghina. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita melihat, kita merujuk kepada dua ayat Al-Quranul Karim di dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-13 dan juga pada ayat yang ke-14. Peringatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, balasan syurga bagi orang-orang yang patuh dan taat, dan bagi mereka yang tidak mahu mengikut hukum Allah Subhanahu wa taala dan menentukan pembahagian mengikut hawa nafsu mereka, maka nerakalah tempat mereka akan dikembalikan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka ini peringatan disebutkan secara jelas di dalam surah An-Nisa pada ayat 13 dan pada ayat 14 yang kita bacakan tadi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab itu berhati-hati andai kita menyebutkan kepada ahli waris kita, bila mak mati, bila ayah mati, harta ni bagi sama rata sahaja, tak perlu ikut faraid. Maka ini pesanan yang biasa ditinggalkan oleh siapa? Ibu dan ayah. Maka dia pesan siap-siap bagi sama rata, jangan ikut faraid. Ataupun tak payah gaduh-gaduh nak ikut faraid, maka bagi je sama rata. Tuan-tuan, jelas perkataan ini membelakangkan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana hukum hakam yang kita buat, apa yang kita laksanakan bertentangan sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan, maka kita melanggar hukum-hukum Allah.
kita melanggar batas-batas syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka peringatan pada kita, andai kata kita juga telah memberi peringatan tersebut kepada anak isteri kita ataupun suami dan anak-anak kita, maka perbetulkanlah kembali pesanan yang telah kita sampaikan itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka dia bukan satu balasan yang biasa. Bila disebutkan wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha, maka siapa yang mengingkari perintah Allah, siapa yang derhaka kepada Allah dan Rasulnya, melampaui batas, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka, kekallah ia di dalamnya itu. Sebab tu saya suka tekankan sekali lagi dengan tuan-tuan, faraid ini adalah kewajipan, dia bukan pilihan. Wajib ikut faraid. Faraid merupakan kewajipan dan bukan jalan terakhir. Maksud jalan terakhir tu apa? Dah tak ada kata putus daripada ahli waris, maka mereka kata kalau macam tu kita buat faraid lah. Dia ambil faraid ini sebagai jalan yang terakhir. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian hukum mempelajari ilmu faraid dan menentukan pembahagiannya kepada ahli waris. Ni nak belajar ni tuan-tuan. Saya ada beberapa tempat memang asalnya mereka jemaah ni kata, Ustaz, faraid ni tak ada orang nak dengar, Ustaz. Ada satu tempat pengurusi surau dia sebut begitu, tuan-tuan. Dia jemput saya untuk kuliah. Saya kata, dia tanya nak bawa, Ustaz nak bawa tajuk apa? Saya kata saya biasa bawa tajuk faraid. Sekarang ni memang saya tak ada bawa kuliah lain, jarang kuliah lain melainkan faraid. Dan jarang saya nak bercuti kuliah lebih-lebih lagi berkaitan dengan faraid, kecuali emergency. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi saya sebut dengan Haji ni, saya kata, Haji, bagi saya try bawa satu kali dulu. Kalau jemaah kata tak nak sambung faraid, tak apa, saya berhenti. Saya tolong carikan asatizah yang lain. Jangan risau, saya tak kecil hati. Saya kata saya okey. Tak ada masa nak kecil-kecil hati ni, tuan-tuan. Buat penat kepala otak, mikir je kalau nak kecil-kecil hati ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ditakdirkan bila kuliah tu jemputan tu kuliah subuh tau, tuan-tuan. Kuliah subuh, bukan kuliah maghrib. Kuliah maghrib macam tuan-tuan ni. Saya kuliah subuh pun saya gasak faraid. Pagi-pagi haji-haji tu dah kena buat pengiraan tau, tuan-tuan. Oh, dekat Masjid At-Taqwa Kota Masai tu, hari Khamis yang lepas, semalam pagi-pagi gasak buat pengiraan. Yang dah lama tak pegang kalkulator, kena tekan kalkulator handphone tu kan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, satu surau ni tempat lain, surau kuliah subuh tu, saya ingat saya masa tu mula jam 6.20, maksudnya subuh awal. Habis kuliah pukul apa, tuan-tuan? 8 pagi. Yang kata tak minat tu, yang pengungsi lah paling banyak tanya, tuan-tuan. Pengungsi paling banyak masalah keluarga rupanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi dia satu perkara yang saya nampak berkaitan dengan faraid ni, tuan-tuan, yang berlaku dalam masyarakat kita, mereka bukan tak nak belajar faraid, cuma bila ada terkait dengan matematik, dia terus rasa semua benda susah. Anak Melayu ni, tuan-tuan, memang antara subjek yang biasanya lemah dalam pelajaran, apa dia? Matematik. Sebab dia kata nampak banyak sangat nombor tu. Tapi tuan-tuan, dalam faraid ni dia tak susah mana pun. Maksudnya apa dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan tak perlu bawa kalkulator saintifik anak SPM tu. Biasanya sepatutnya yang banyak pergi kedai beli kalkulator tu anak-anak SPM. Ini tak, dekat area Pemahajaria nampak Pak Haji beli kalkulator saintifik. Bila orang tanya, Ji, untuk anak ke? Tak, saya nak belajar faraid. Tak payah, tuan-tuan. Pakai kalkulator dalam handphone tu cukup dah. Bila dia terkait dengan kira-kira, sebab faraid memang tak boleh lari daripada pengiraan, memang kena ada dulu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia faham daripada segi hukum, kemudian baru buat kepada pengiraan. Petang tadi lepas Jumaat saya buat satu pengiraan, tuan-tuan, untuk satu jemaah ni.
kan ni. Dia dah WhatsApp saya 2 minggu lepas. Saya dah buat pengiraan dah pun. Tapi last minute dia kata, dia call, dia kata minta maaf Ustaz, ada satu waris tertinggal. Itu memang susah tuan-tuan. Maksud susah kenapa? Kena kira semula. Sebab tu clearkan dulu waris. Nasib baik dia satu lapis je. Kalau sampai 5 lapis, dia call kali kedua, saya terus minta charge. Nak call kali kedua ni kan, sebab dia tertinggal lapis-lapis tadi, saya kata minta maaf lah, saya bagi charge konsultan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab dia memang perlu pada pengiraan. Sebelum pergi kepada pengiraan, kita nak tahu ni daripada segi fiqah ni, isteri ni berapa, isteri tu si mati, waris tu berapa bahagian dia, anak lelaki tu berapa, anak perempuan tu berapa, ibu tu berapa bahagian dia. Sebelum ni masa dia call saya, dia tak bagi tahu ibu si mati masih ada. Kita dah kira dah terus buat pecahan duit dah pun berapa bahagian setiap ahli waris. Nak minta saya keluarkan dalam bentuk yang lebih formal, maksudnya dalam Microsoft Word ada nama setiap waris pun boleh buat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab itu belajar faraid ni tuan-tuan diperlukan kesabaran. Bukan sahaja kesabaran, sebab belajar faraid tuan-tuan akan belajar semua ilmu. Kata Nabi SAW, nisful ilma. Faraid ini adalah sebahagian daripada keseluruhan semua ilmu. Apa maksud dia? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia ada bagi penerangan dekat belakang ni. Ada muka surat berapa tu, nanti kita sampailah penerangan tu. Apa maksud faraid ini? Sebahagian daripada keseluruhan ilmu. Dalam faraid tuan-tuan kita akan belajar munakahat. Fiqh munakahat biasanya satu tajuk khusus. Tapi dalam faraid kita kena tahu munakahat. Dalam faraid kita kena tahu muamalat. Muamalat apa dia? Berkaitan dengan jual beli, berkaitan dengan zakat. Masyarakat kita fail tuan-tuan berkenaan dengan zakat sebenarnya. Saya bukanlah cek seorang-seorang, tapi bila pengalaman saya kuliah faraid cerita tentang zakat, ada yang tanya saya balik, Ustaz, ada yang zakat pendapatan? Tak pernah bayar Ustaz. Ini bukan dekat, kalau dekat bandar, dekat taman ni tuan-tuan pelik lah kalau ada. Tapi yang ni saya memang jumpa dekat kampung, dekat Felda. Sampai saya tak dibenarkan untuk berhenti kuliah sebelum kirakan seorang-seorang punya zakat. Tambah satu kerja lagi tuan-tuan. Dia orang memang Felda dapat duit banyak tuan-tuan, tapi dia orang tak tahu ada zakat. Zakat pendapatan tu tak tahu ada zakat pendapatan. Macam mana tu? Maksudnya ilmu tu tak sampai, maklumat tu tak sampai pada mereka. Sebab itu mempelajari ilmu faraid adalah fardu kifayah. Kita laksanakan faraid, dia wajib. Belajar faraid adalah fardu kifayah. Tuan-tuan, bila fardu kifayah ni ada seorang sempurna dah. Tapi kalau ada seorang, maksudnya dia mesti ada yang dah belajar dan sempurna dah benda tu. Tapi masih belum cukup sempurna tuan-tuan. Dan biasanya masyarakat kita tak berapa nak ambil kisah berkenaan dengan faraid, sebab kematian bukan tiap-tiap waktu. Kematian ahli keluarga kita yang terdekat ni bukan tiap-tiap masa tuan-tuan. Dia bukan macam solat. Solat ni pengamalan kehidupan seharian kita. Maka kita datang khusus tahsin solat, memperbetulkan bacaan solat, memperbetulkan pergerakan solat. Kita pergi semua khusus tu. Sebab apa? Sebab kita guna hari-hari tu. Tetapi faraid dia juga kewajipan, cuma tak digunakan hari-hari sahaja. Maka ada ketikanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya selalu tekankan lebih kepada kefahaman fiqh. Kalau kefahaman pengiraan tu biasanya rezeki masing-masing. Ada satu tempat tuan-tuan 4 minggu ulang benda sama je bab kiraan tu. Minggu ni faham je, faham Ustaz, faham. Minggu depan okey kita buat pengiraan sebenarnya begini. Kenapa macam tu Ustaz? Dia tanya balik minggu kedua tuan-tuan. Saya terangkan juga. Tuan-tuan jangan risau. Kalau tuan-tuan tanya walaupun soalan itu berulang, insya-Allah saya tetap terangkan juga. Dah kira dah kenapa anak lelaki 2 kali ganda, kenapa anak perempuan 1 kali ganda. Minggu depan dia tanya lagi, kenapa macam tu Ustaz? Saya tetap jawab juga tuan-tuan. Walaupun soalan tu berulang. Cuma saya nak sebut dengan tuan-tuan, bila tuan-tuan rasa seronok nak faham faraid, dah datang keseronokan pada saya. Sebab tu saya cukup ralat kalau nak cuti kuliah yang berkaitan dengan faraid. Kalau saya kongsi ni dengan tuan-tuan,
Saya pernah balik, saya bertolak daripada PWTC. Ada pesta buku, saya terlibat dengan tim penulisan buku. Saya daripada PWTC pukul 12 tengah hari. Saya sampai ke Pasir Gudang ngam-ngam 7 petang. Sebab bila ada anak ni banyaklah berhenti dia, tuan-tuan. Anak kecil ni banyaklah berhenti dia. Kadang berhenti tu taklah lama sangat, tapi banyak berhenti. Saya ngam-ngam sampai pukul berapa? Pukul 7 malam. Betul-betul sampai dekat rumah tu. Saya masuk rumah, saya tanggalkan saya punya t-shirt, sarung jubah, saya pergi kuliah. Sebab apa? Faraid. Bila tuan-tuan rasa seronok, saya seronok kalau orang nak belajar faraid, saya datang. Walaupun kalau pun yang depan saya ni 3 orang kan. Sebab masyarakat kita masih lemah berkenaan dengan ilmu faraid. Dan kalau tuan-tuan maklum, sebenarnya rakyat Johor antara yang banyak diberi pendedahan berkenaan dengan ilmu agama. Sebab pendidikan agama negeri Johor dah 100 tahun dah, tuan-tuan. Sahabat-sahabat saya di negeri-negeri lain, guru-guru faraid di negeri-negeri lain, mereka terkejut tengok silibus sekolah agama negeri Johor darjah 4 dah belajar faraid. Mungkin tuan-tuan tak perasan lah sebab anak semua dah besar kan. Darjah 4 tu dah belajar faraid dah, tuan-tuan. Tuan-tuan kalau ada anak ataupun cucu sekolah agama darjah 4, tuan-tuan tengok kitab faraid dia. Dia dah ada dah diberi penekanan, dah diberi pendidikan, pemahaman. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, adalah fardu kifayah bagi umat Islam mempelajarinya, iaitu hanya sebahagian umat Islam yang wajib mempelajari ilmu ini. Seseorang itu tidak wajib mempelajarinya jika telah ada orang lain yang menunaikan kewajipan tersebut. Qala al-Imam al-Ghazali an ilmil mirathi ajma'ati ummatu ala annahu min furudil kifayah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah berkenaan dengan ilmu pusaka, para ulama muktabar telah bersepakat bahawa ilmu ini daripada ilmu fardu kifayah. Walaupun begitu, hukum mempelajarinya menjadi sunat apabila kewajipan itu telah ditunaikan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mungkin kita nak menerangkan, kita yang belajar, tuan-tuan yang belajar, kemudian nak menerangkan pada sahabat-sahabat yang lain, mungkin tak sampai pada tuan-tuan berkemampuan nak terangkan pada sahabat yang lain. Tapi cukuplah tuan-tuan bila kita ni ada kesedaran tentang faraid, berlaku kematian pada ahli keluarga kita, ahli keluarga sahabat kita, kita mampu untuk sebut kembali pada faraid. Pembahagian harta, buatlah ikut faraid. Maka alhamdulillah, maksudnya ada kesedaran dah tu tuan-tuan berkenaan dengan kefahaman kewajipan ilmu faraid. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat seterusnya pada muka surat yang ke-20, kepentingan mempelajari ilmu faraid. Sedia maklum bahawa mempelajari ilmu faraid adalah fardu kifayah. Namun begitu, ilmu ini merupakan satu ilmu yang sangat penting dan dipandang tinggi oleh syarak. Kata pengarang, ilmu faraid ini adalah ilmu yang sangat penting dan dipandang tinggi oleh syarak. Bukan pandangan pengarang, tetapi merujuk kepada hadis Nabi SAW yang ditafsirkan bahawa kedudukan ilmu ini sangat tinggi. Ilmu ini sangat penting dan dipandang tinggi oleh siapa? Syarak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kata pengarang, tanpa ilmu ini pembahagian harta pusaka akan menjadi sukar kerana setiap ahli waris tidak mengetahui bagaimana cara pembahagian tersebut. Kalau dia tahu, insya-Allah jadi mudah. Kalau dia tak tahu, sebab itu kata pengarang, pembahagian ini akan jadi sukar apabila ahli waris tidak mengetahui kaedah pembahagian yang sebenar. Tuan-tuan, ini ada disebut dalam riwayat hadis. Nanti kita akan sebut, akan datang ni sikit lagi kita nak jumpa hadis ni. Kemudian kata pengarang, malah ada ahli waris yang menuntut hak masing-masing berlandaskan akal dan nafsu mereka. Ini membawa kepada perselisihan dan perbalahan sesama mereka sehingga merosakkan hubungan kekeluargaan. Contohnya apa? Biasanya kalaulah ayah meninggal dunia, mak ni akan duduk dengan siapa, tuan-tuan? Anak lelaki, anak perempuan?
Dua-dua ada kemungkinan lah. Ada yang duduk dengan anak lelaki, ada yang duduk dengan anak perempuan kan. Tapi kebanyakannya duduk dengan lelaki ke perempuan tuan-tuan? Perempuan. Masa duduk dengan perempuan tu, yang Kak Long katalah contoh Kak Long. Kak Long ada letak apa-apa syarat tak? Biasanya tak ada lah letak syarat kan. Kenapa yang lelaki tak jaga? Yang lelaki kata rumah dia jauh. Yang lelaki selalu kata dia selalu outstation. Apa lagi alasan orang lelaki tuan-tuan? Nak sebut pun tak tersebut juga kan. Ini realiti dia dah. Maka jagalah si Kak Long. Bila mak meninggal dunia, ada tak Kak Long timbulkan balik persoalan berkaitan dengan jaga mak tadi? Korang kena ingat siapa yang jaga mak masa ayah meninggal. Ada tak ayat-ayat begitu keluar? Dan bila mak meninggal dunia tu, nak buat pembahagian pusaka pula tadi tu, yang lelaki kata apa? Kami baru habis kursus faraid dekat Sirah Perdana, contoh. Kami baru habis kursus faraid tu. Memang kita habis talaki khatam satu persatu. Satu ayat dalam kitab tu. Nak menunjukkan bahawa kewajipan yang lebih pada lelaki. Oh, lelaki masa tu memang hebat tuan-tuan. Terus jadi pakar faraid tuan-tuan. Nak bagi tahu juga tuan-tuan, dah boleh daftar SSM lah. Tampal signboard dekat depan rumah tu kan, perunding faraid. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ceritanya berpunca daripada apa? Nilai harta. Adanya harta depan mata tadi, yang jaga tadi dia akan kata kami yang penat duk menjaga. Yang lelaki bila ada harta depan mata, bab jaga tanggungjawab tak nak ambil. Tapi bila bab harta tadi, kami lebih layak. Kau tak baca ayat Quran. Oh, dia keluar ayat Quran tuan-tuan. Padahal ayat tu je dia hafal, lain tak hafal pun. Lizzakari mislu hadzil unsayain. Sebab itu tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha mengetahui daripada segala-galanya. Sebab apa? Sebab manusia akan terkena dengan fitnah harta yang boleh merosakkan banyak benda bila berkaitan dengan fitnah harta ni tuan-tuan. Sebab itu kata pengarang, malah ada ahli waris yang menuntut hak berlandaskan akal dan juga nafsu. Kami dapat kes ni tuan-tuan. Kes apa dia? Mak dijaga oleh anak perempuan, maka diuruskanlah oleh anak perempuan ni dengan suaminya. Adik-beradik yang lain tak ambil maklum sangat. Jadi dia kata, dia rasa dah ada yang jaga ni okey lah. Keluar pergi hospital, balik hospital, beli ubat ni sekian. Bila mak meninggal dunia, IPA ni keluar satu bil. Ini realiti dia tuan-tuan. Saya kongsi benda yang betul ni, cerita betul ni. Ini bukan cerita rekaan saya. Menantu tadi, IPA tadi keluar satu bil pengurusan ibu mertua. Keluar pergi hospital, berapa costing, balik tu berapa, ubat ni berapa. Anak-anak yang lain tanya, tak pernah tanya masa dijaga oleh anak yang perempuan tadi. Maka barulah masa tu anak-anak yang lelaki kata, oh ini tak logik ni. Tapi bila bab penjagaan tadi tu, tak ambil pot pula. Ini realiti tuan-tuan, benda yang realiti berlaku. Dan saya pernah keluar satu bahasa yang memang agak kasar dengan jemaah. Bila saya dapat satu kes, tuan-tuan yang dirahmati Allah, isteri, suami meninggal dunia, ada isteri dan anak-anak. Dia tuan-tuan beginilah. Kalaulah satu-satu perkara itu dah pun diselesaikan, tidak akan timbul persoalan. Maksudnya macam mana? Contoh, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, katalah suami dah bayar bil elektrik, isteri tak akan tanya dah bayar ke belum. Sebab apa? Sebab dah tahu bayar dah. Dia mudah faham begitu. Saya dapat soalan tuan-tuan, isteri kepada si mati. Dia WhatsApp saya, dia kata, Ustaz nak tanya berkenaan dengan urusan pusaka. Saya biasa kalau orang call ni kadang-kadang emergency, saya susah nak angkat. Saya kata WhatsAppkan dulu, biar saya baca apa situasi dia. Tuan-tuan, ni dia tanya apa dia? Dia kata, Ustaz, soal nafkah saya siapa yang perlu tanggung apabila suami meninggal dunia? Siapa yang perlu support saya punya kebajikan dalam tempoh saya iddah ni tadi?
Siapa yang nak kena tanggung, tuan-tuan? Kat sini saya sebut, ni bahasa minta maaf tuan-tuan, kasar sikit. Anak-anak, kalau ayah meninggal dunia, dah uruskan jenazah ayah, jangan buat bongok turun balik rumah masing-masing. Kalau anak dah uruskan urusan ibu, maka ibu tidak akan bertanya siapa yang perlu urus kehidupan dia. Kan? Kalau anak-anak tu dah urus, dah selesai urusan jenazah tadi, okey, selesai. Sekarang ni kita bincang pula mak ni macam mana. Kalau dia terus bincang benda tu, selesai, tuan-tuan. Isteri kepada si mati, mak dia ni tadi tak akan timbulkan persoalan. Maka saya bagi tahu dengan yang bertanya ni, saya kata, puan, bincang dengan anak-anak. Dia kata apa? Minta maaf Ustaz, saya tak pandai, saya malu nak cakap dengan anak-anak. Maksudnya anak-anak selesaikan tak? Kalau kita punya assumption, kita punya agakkan, kita punya sangkaan, kalau dah selesai, mak tu tak akan timbulkan persoalan, tak akan bertanya soal nafkah dia macam mana, bil rumah dia siapa nak bayar, makan mak ni macam mana. Kalau anak-anak selesaikan, selesai, tuan-tuan. Saya boleh baca, saya boleh tunjuk kalau saya nak tunjuk WhatsApp ni kat tuan-tuan. Bersusun WhatsApp berkenaan dengan pusaka. Persoalan berkaitan dengan anak pun persoalan berkaitan dengan ahli keluarga lain si mati pun bersusun soalan. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sebab tu disebutkan di sini pada muka surat yang ke-21, malah akan ada ahli waris yang menuntut hak masing-masing berlandaskan akal dan juga nafsu mereka. Maka ini realiti, tuan-tuan. Ini realiti yang kita kena fikir. Kita juga ada mak ayah. Apabila berlaku kematian pada mak ataupun apabila berlaku kematian pada ayah, bagaimana pasangan itu? Kalau mak meninggal dunia, bagaimana kehidupan ayah? Mungkin kalau logik kita, orang lelaki pandai lah Ustaz, ayah tu pandai, dia cari kerja. Ya, tetapi soal kesunyian hidup tu kena pandang juga. Lagilah kalau ayah yang meninggal dunia, bagaimana keadaan mak tu tadi? Maka ini perkara yang perlu kita perhatikan, tuan-tuan. Faraid, urusan pusaka bukan hanya cerita berapa harta kamu dapat, berapa harta kamu dapat. Tetapi di situ terselit juga satu hikmah, iaitu berkaitan dengan tanggung dan jawab. Bagaimana kamu akan menanggung dan jawab terhadap amanah yang Allah telah berikan kepada kamu. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terdapat beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pandangan daripada para sahabat baginda dalam menggalakkan umat Islam mempelajari ilmu faraid. Di antaranya yang pertama galakkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul Qur'an wa 'allimuhun nas wa ta'allamu faraida wa 'allimuha fa inni imra'un maqbudun wal ilmu marfu' wa yushiku an yakhtalifat nani fil faridati wal mas'alati fala yajidani ahadan yukhbiruhuma. Rawahu Ahmad bin Hanbal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada manusia. Ini fokus pertama dalam riwayat hadis ini. Kita sedang membincangkan kepentingan mempelajari faraid. Yang pertama apa dia? Hadis ataupun galakkan daripada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini ada beberapa poin penting. Bukan hanya poin pada faraid, tapi poin pada faraid pun penting juga. Semua dalam riwayat hadis ini, tuan-tuan, poin cukup penting. Yang pertama apa dia? Belajar Al-Quran dan ajarkanlah. Belajar Al-Quran dan ajarkan. Tuan-tuan, tidak ada istilah
dah terlambat nak baca Quran, nak belajar Quran. Tak ada istilah terlambat, tuan-tuan. Saya ingat lagi zaman saya belajar di Mahat Johor dulu, tuan-tuan. Saya habis di Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor Keluang, maka saya sambung ambil stam di Mahat Johor. Antara guru Al-Quran kami masa tu, tuan-tuan, mungkin kalau saya sebut nama, tuan-tuan ada yang kenal, almarhum Ustaz Kamaruddin Komeng. Dia ajar memang dengan cara dia lah. Jadi pelajar memang kami tak jadi bosan, tuan-tuan, belajar Quran. Sebab dia ada kaedah dia yang menarik minat kami. Bila kami kena hafal beberapa surah, kemudian kami kena tulis. Almarhum ni, tuan-tuan, kehebatan beliau merupakan salah seorang daripada penyemak Al-Quran untuk Malaysia. Maksudnya di bawah KDN kalau tak silap saya. Dia antara penyemak Al-Quran. Katalah contoh, Alif Lam Mim. Barisnya itu berada di mana? Kita hanya letak alif atas. Kadang baris kita panjang, pendek, kita tak tengok. Tapi kelebihan almarhum ni, tuan-tuan, semua kedudukan baris dia ingat. Kedudukan baris tau, ada tanda kecil, alif kecil ke, ada tanda 69 ke, 99 ke, semua dia ingat. Dan dia pernah pesan pada kami, korang nanti bila dah keluar daripada Mahat, korang dah habis belajar ijazah peringkat degree dan seumpamanya, bila bersama dengan masyarakat, jangan beratkan masyarakat tentang Al-Quran. Maksud beratkan tu apa? Jangan susahkan masyarakat ni belajar Quran. Ajarlah kaedah yang paling senang sekali, supaya mereka ni rasa seronok nak belajar Quran. Lagilah dia kata kalau jumpa yang remaja-remaja purba, tuan-tuan. Remaja purba tahu, tuan-tuan? Ni ayat gurau saya lah. Lagilah kalau remaja-remaja purba ni, dia kata apa, kadang-kadang mereka ni nak ingat nama cucu pun terlupa, tuan-tuan. Nama cucu pun tak ingat, lagi kan nama mat hukum tajwid tu. Balik-balik duk tengok, ini sanak siapa pula ni? Atuk tak ingat kita. Oh, cucu aku ke? Cucu pun lupa, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, belajar Quran dan ajarkanlah. Ambil kesempatan, tuan-tuan. Hari ni kelas mengaji orang dewasa ramai. Ada satu masjid saya berkuliah dulu di Johor Bahru, tuan-tuan, Skudai. Masjid Tan Sri Ainuddin Wahid, Taman U Skudai. Masjid besar. Memang besar gila, tuan-tuan, masjid tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, habis lepas kuliah, solat Isyak, saya nampak dia orang ni masuk bilik tu ramai-ramai buat apa pula? Ada satu macam bilik mesyuarat tu. Saya tanya dengan pengurusi dia, "Ji, dia orang tu buat apa?" Ada kelas orang dewasa, Ustaz. Ramai ke? Masa mula-mula tak berapa ramai lah, sekarang dah alhamdulillah ramai. Saya tanya dengan yang join tu, saya kata, "Ji, okey belajar?" Okey Ustaz, alhamdulillah. Semua kawan-kawan okey lah. Kawan-kawan pun okey, macam awal-awal je lah, segan, sama-sama segan kan. Kawan-kawan ngeteh, rupanya sama-sama tak pandai baca Quran, dia kata. Jadi dia kata, awal-awal tu bila saya baca, kawan sebelah ni duk gelak lah. Tapi lepas tu turn dia pula baca, saya pula gelak. Kami sama-sama gelak lah. Jadi dia kata, tapi yang baiknya, tuan-tuan, mereka terus belajar. Itu penting. Jangan pernah rasa takut, ataupun jangan pernah rasa terlambat. Alah Ustaz, umur dah 70, dah dapat subsidi pun, umur tu 7 tahun subsidi dah pun. Teruskanlah, tuan-tuan, belajar tentang Al-Quran. Poin yang kedua disebutkan dalam riwayat hadis ini, wa ta'allamu fara'idha wa 'allimuha. Yang kedua, belajar faraid wa 'allimuha, dan ajarkan. Tadi Nabi SAW sebut tentang belajar Quran. Kemudian Nabi sebut pula, belajarlah faraid dan ajarkanlah. Dan kenapa Nabi sebut begini? Fa inni imru'un makbudun. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku manusia biasa yang akan meninggal dunia. Maksudnya Nabi wafat dah, tuan-tuan. Seingat saya dalam kitab di balik tabir kematian ada menyebutkan tentang musibah yang paling besar dalam kehidupan kita. Apa dia, tuan-tuan? Adalah kewafatan Nabi SAW. Sebab kita tak ada tempat untuk merujuk, kita tak ada tempat nak direct bertanya. Nabi SAW wafat, maka ini musibah besar untuk umat Islam.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dan kata Nabi, wal ilmu marfu' rafa'a. Maksud wal ilmu marfu' tu apa dia? Dan ilmu ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ada disebut awwalul ilmu yunza min ummati. Apa dia awal antara ilmu yang awal diangkat daripada umatku? Apa dia? Adalah ilmu faraid. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dan kata Nabi, wa yushiku ayyakhtalifa ithnani fil faridati wal mas'alati. Dan kata Nabi, nanti ada orang yang bertengkar, berselisihan, ikhtilaf tentang pembahagian warisan dan juga permasalahan-permasalahan yang lain. Maksudnya kamu nanti akan jumpa orang yang berselisih tentang pusaka dan masalah-masalah yang lain. Fala yajidani, dan maka mereka tidak bertemu ahadan yukhbiruhuma, seorang pun daripada kalangan mereka yang boleh menyelesaikan permasalahan pusaka ataupun permasalahan faraid. Maka ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ini realiti dia. Bagaimana wal ilmu marfu', bagaimana ilmu ini akan diangkat, adalah dengan mematikan orang yang faham faraid. Ada kawan saya bergurau, dia kata, Syekh, entah tak takut mengajar faraid? Saya kata, okey je, taklah risau apa pun. Dia katakan ilmu yang awal diangkat, cara ilmu diangkat macam mana tuan-tuan? Dengan mematikan orang yang faham faraid, antaranya. Jadi tuan-tuan, masih ada masa lagi kita bawa pengenalan ni tuan-tuan. Kalaulah tiba-tiba tuan-tuan kata, oh Ustaz, saya nak hidup panjang sikit, jadi tak apalah saya tak belajar faraid lah. Sebab bila dah faham faraid takut meninggal pula kan. Tuan-tuan, faham faraid meninggal, tak faham faraid pun meninggal. Belajar faraid pun mati, tak belajar faraid pun mati. Kematian tu wallahu ta'ala alam, kita tak tahu bila kematian itu akan datang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lihat daripada satu hadis yang lain. Dah masuk waktu. Sebab jam handphone saya dah bagi signal masuk waktu. Oh, lambat sikit. Tapi dah masuk lah sebenarnya kan. Kita beri laluan pada azan isyak dulu, insyaAllah.
Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu fara'idha wa 'allimuhun nas fa inni imra'un maqbudun wa inna hadzal ilma sayakbidu wa tazharul fitan hatta yakhtalifa ithnani fil faridati fala yajidani may yakdiya fiha. Akhrajahu Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah kepada manusia. Sesungguhnya aku manusia biasa yang akan meninggal dunia juga, dan sesungguhnya ilmu ini akan hilang, iaitu dengan kematian yang mempunyai ilmu tersebut, dan timbulnya fitnah sehingga ada yang bertengkar tentang pembahagian warisan, akan tetapi mereka tidak menemukan seorang pun yang dapat menyelesaikan pembahagian tersebut. Riwayat Ibnu Majah. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ta'allamu fara'idha wa 'allimuha fa inna nisful ilma wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah. Sesungguhnya ia adalah setengah daripada ilmu dan ia akan dilupakan, dan sesungguhnya ia adalah ilmu yang pertama akan dicabut daripada umatku. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Daruqutni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sikit lagi. Berdasarkan hadis tersebut, ilmu faraid ini merupakan setengah daripada ilmu. Perkara ini menurut pandangan ulama adalah kerana manusia itu terbahagi kepada dua keadaan. Yang pertama, keadaan hidup berkaitan dengan solat, zakat dan sebagainya. Yang kedua, keadaan mati berkaitan dengan pusaka, wasiat dan sebagainya. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka hadis yang kedua disebut berkenaan dengan perkara yang sama. Ta'allamu fara'idha wa 'allimuhun nas. Paling tidak pun tuan-tuan yang dirahmati Allah, berlaku kematian pada qaryah kita sebut urusan pusaka, kembalilah pada faraid. Dan bila kita nak sebut tentang wa 'allimuhun nas, dan ajarkanlah kepada manusia, kita nak ajar yang macam mana ni tuan-tuan? Saya dah sebut belum dengan tuan-tuan, kita akan buat dokumen faraid peribadi. Saya belum sebut kat sini. Tak ada sebut lagi kan? Mungkin tahun depan tuan-tuan. Memang tahun depan pun. Ini dah minggu keempat pun. Tahun depan, saya menjangkakan mungkin dalam bulan 6 ataupun bulan 7. Bila kita habis, saya memang tunggu habis. Habis syllabus tuan-tuan clear, baru kita akan buat fail faraid peribadi. Saya akan bantu tuan-tuan, kita buat dokumen itu yang tersusun. Sebab saya ada tim kami, tim doa faraid. Saya sebagai setiausaha doa faraid Malaysia, kami ada tim kami yang loyal. Saya pun sedang sambung belajar untuk dapatkan kelayakan peguam syar'i. Jadi kita buat yang tersusun. Maksudnya kalau tuan-tuan nak jumpa dengan peguam dekat luar pun tak ada masalah, benda yang sama je. Cuma dalam kuliah ni kita akan buat sama-sama lah. 1, 2, 3. Saya tunjukkan kaedah buat. Namun kalau balik rumah tuan-tuan tak buat, tu rezeki masing-masing lah. Saya tunjukkan lah macam mana nak buat tu. Apa dia perkara yang perlu ada dalam fail faraid peribadi masing-masing. Kalau tuan-tuan meninggal dunia, isteri, dia tengok fail tu, dia tahu apa perkara yang dia nak kena buat. Kalau suami meninggal dunia, isteri tengok fail faraid peribadi suami ni, dia tahu apa perkara yang perlu dia lakukan. Dia kita tak nak jadi macam cerita 3 Abdul tuan-tuan. Bila cerita 3 Abdul, dalam mimpi Piramli jumpa dengan siapa? Sulaiman Akhlaqan. Sulaiman Akhlaqan bagi tahu yang Ismit Ulam Raja banyak lagi harta-harta luar negeri. Jadi ini bila cerita tentang harta tertinggal, kemudian ada juga kita buat wasiat yang salah dan seumpamanya. Sekurang-kurangnya tuan-tuan, kita melegakan pasangan kita, ahli waris kita, apabila berlaku kematian pada kita, mudah untuk diuruskan.
Saya pernah sebut satu kes saya jumpa di area Pasir Gudang ni lah. Dia minta datang rumah, saya pun datang rumah, kita konsult untuk urusan pusaka. Saya tanya, Hajar, ni suaminya ada tak benda ni? Rasanya ada, tapi saya tak ingat, tak tahulah Ustaz dia simpan dekat mana. Jenis dokumen yang tak maklum antara suami isteri ni tuan-tuan. Itu sebenarnya hak peribadi masing-masing. Cuma apabila berlaku kematian, dia akan datangkan mudarat pada pasangan untuk menguruskan harta-harta tersebut. Dan dalam riwayat hadis yang kedua, yang ketiga yang kita bacakan, ta'allamul fara'id wa 'allimuha fa innaha nisful ilma. Kamu belajar faraid dan ajarkan, dan kerana sesungguhnya dia merupakan sebahagian daripada ilmu. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya saja nak ajak tuan-tuan kita lompat sikit muka surat 27. Dekat muka surat 27 tu tuan-tuan, tuan-tuan nampak A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ilmu ibadah, ilmu muamalat, ilmu munakahat, ilmu jenayah, ilmu hisab, ilmu nasab keturunan, ilmu kedoktoran, ilmu perundangan, lain-lain bidang ilmu yang berkaitan. Semua ini akan kita bincang dalam faraid. Ustaz, takkanlah ilmu kedoktoran pun kita nak kena bincang? Ya. Antaranya berkaitan dengan apa tuan-tuan? Pengesahan nasab keturunan. Dalam mahkamah syariah, dalam bab perundangan, ada satu bahagian yang disebut sebagai undang-undang keterangan Islam. Maksud undang-undang keterangan Islam tu apa dia? Apabila dia mengatakan bahawa dia adalah anak kepada si mati, apa bukti? Keterangan bukti yang perlu dibawa. Katalah dia bersaksi ataupun ikrar, dia bersumpah. Kena tengok juga dia ni sumpahnya, ikrar ni ini boleh diterima pakai ataupun tidak. Ini juga akan dibincangkan. Kalaulah buat pengesahan DNA, kami bincang ni tuan-tuan, kami belajar. Maksudnya hari ni boleh ada pengesahan DNA kan? Kalau tuan-tuan tengok cerita sinetron Indonesia tu, kalau buat pengesahan DNA, nanti ada seorang kata sebenarnya saya dah tukar dah dia punya data tu dengan orang lain punya. Datang pula orang kedua, saya dah tukar balik sebenarnya. Datang orang ketiga, dia kata saya tukar semula. Datang orang keempat, tukar balik. Ada kemungkinan tak perkara itu jadi? Ada kemungkinan. Maka sebab itu dalam perundangan juga perlu untuk kita faham perkara-perkara yang berkaitan dalam urusan-urusan pusaka. Saya pernah ditanya soalan yang cukup mencabar. Dia kata, Ustaz, bagaimana kalau kematian itu melalui mercy killing? Saya bila dengar mercy killing, aku pun tak pernah sebut, tak pernah dengar pun sebelum ni. Apa benda mercy killing ni? Jadi saya memang rujuk dengan sahabat saya, dua orang doktor. Seorang doktor di Hospital Segamat, sekarang dia dah berpindah ke Turki. Kemudian yang kedua doktor di Hospital Islam Kampung Baru. Maka nak dapatkan istilah mercy killing tu apa dia? Qatlur rahmah itu apa? Terkait juga dengan hukum hakam berkaitan dengan pusaka. Ini antara ilmu yang kita akan pelajari. Cuma ilmu-ilmu yang saya sebutkan tadi, kedoktoran apa semua, yang tu kita tak secara menyeluruh lah. Sebab saya juga bukan pakar dalam bahagian tersebut. Namun ada beberapa ilmu nanti yang kita akan kongsikan sama-sama, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari dan memahami serta melaksanakan ilmu faraid. Wallahu a'lam. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.